ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashabil kiram insyaallah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imamul muttaqin wa qadudul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Maksudnya barang siapa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebajikan dan saya diberikan kefahaman di dalam agama. Alhamdulillah. Ya rahmati Fadil tuan-tuan imam kita. Tak lupa juga Fadil tuan Bilang, kemudian tuan Siak, kemudian pengurusi surat masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jamaah muslimin muslimat rahimahullah taala. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana sekali lagi pada malam ini kita dapat bersama untuk kita sambung kuliah tauhid ataupun akidah bab sifat 20 kitab hakikat hidup beriman, insyaAllah. Jadi malam ni kita berada di muka surat 214 ya. Okey, sifat manawiyah. Sifat yang ke-14 bagi Allah Ta'ala itulah kaunuhu qadiran. Kaunuhu Ta'ala qadiran. Sifat manawiyah. Apa dikatakan sifat manawiyah? Manawiyah tersebut dalam definisi ataupun ta'rif al-halul wajibun al-halul wajibatun lizat ma damatiz zat mu'allalatin bi'illatin. Satu hal yang wajib bagi zat, satu hal yang wajib bagi zat selama mana ada zat, kemudian disebabkan ataupun dikeranakan dengan satu kerana. Itu dikatakan manawiyah. Manawiyah maksudnya satu hal yang wajib, halun wajibun. Hal ni kan hari itu kita dah bahas tentang pembahagian ahwal. Pembahagian kelakuan-kelakuan ni dia ada 4. Pertama maujudat, maujud. Yang kedua halun. Yang ketiga amrun iktibari, dan yang keempat makdum. Makdum ni benda tiada lah. Maujud ni benda ada. Yang paling atas maujud, yang paling bawah makdum, benda tak ada. Antara maujud dengan makdum itu yang terdapatnya amrun iktibari dan juga halun dan juga amrun iktibari. Baik. Kalau kita lihat pada definisi manawiyah, satu hal yang wajib bagi zat selama mana ada zat dan dielatkan dengan satu kerana. Dikeranakan dengan satu kerana. Sebabkan oleh ada sifat ma'ani, maka adalah sifat manawiyah. Sebabkan ada ma'ani, ada manawiyah. Mana dikeranakan oleh satu kerana. Dikeranakan oleh ada kudrat, disebabkan ada kudrat, maka adanya qadiran. Disebabkan adanya iradat, maka adanya
muridan. Sebabkan adanya hayat maka adanya hayyan. Itu sebabnya dikeranakan oleh suatu kerana sebab kalau suatu sebab. Baik, berbeza dengan nafsiyah. Kalau zat pada makna nafsiyah, definisi nafsiyah, hal as-sabit lizat ma damati zat ghairu mu'allilatin bi'illatin. Satu hal yang sabit ataupun yang wajib bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala selama mana ada zat dan tidak dikeranakan dengan satu kerana. Tidak dikeranakan dengan satu kerana. Mana ada sifat nafsiyah, itulah wujud. Adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wujud Allah Taala itu tidak dikeranakan dengan suatu kerana. Ghairu illatin, ghairu mu'allalatin bi illatin. Berbeza dengan manawiyah. Manawiyah ni dikeranakan dengan satu kerana, disebabkan oleh satu sebab. Disebabkan adanya sifat mani, maka adalah sifat maknawiyah. Okey. Berbeza pula dengan salbiyah. Salbiyah ialah sifatun dallatun ala nafi ma la yaliku billahi azza wajalla. Salbiyah pula ialah satu sifat yang ditunjuk di atas menafi, di atas nafi sesuatu benda yang tidak layak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu zat yang ditunjuk di atas nafi barang yang tidak layak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh dia itulah seperti wujud kidam. Contohnya kidam. Kidam ialah sedia. Lawan sedia ialah apa? Kidam baqa. Kidam lawannya huduslah, baru. Lawannya baru. Jadi kita menafikan baru itu. Itu dikatakan sifat salbiyah. Kemudian wahdaniyat, contoh wahdaniyat maknanya esa. Lawan esa ialah adadun berbilang-bilang. Jadi bila kita katakan sifat salbiyah, maknanya kita menunjuk di atas satu sifat yang ditunjuk di atas nafikan sesuatu yang tidak layak kepada Allah Ta'ala, menafikan berbilang-bilang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian ma'ani pula. Ma'ani ialah satu sifat mawjud, kullu sifatin mawjudatin qa'imatin bin mawjudah aujabat lahu hukman. Satu sifat yang mawjud ataupun subuti ataupun mawjud yang berdiri dengan mawjudah, benda yang wujud adalah Allah Subhanahu Wa Taala, yang wajibat lahu hukman, yang mewajibkan baginya hukum, mewajibkan baginya qadiran. Bila ada kudrah maka adanya qadiran. Kalau manawiyah pula disebabkan adanya qadiran, disebabkan adanya sifat qadiran kepada Allah Ta'ala, maka mewajibkan kepada kudrah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mewajibkan pada kudrah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu perbezaan antara keempat-empat pembahagian sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan juga manawiyah. Baik. Kemudian berkenaan sifat ma'ani dan manawiyah, telah berlaku khilaf di antara Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Maturidi. Itulah pengasas kepada Ahlussunnah wal Jamaah, itulah Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Maturidi. Abu Hasan Asy'ari berpendapat bahawa sifat yang wajib Allah Ta'ala ada 13 sahaja. 13 sahaja, bukan 20. Sedangkan Abu Mansur Maturidi menyatakan bahawa sifat yang wajib Allah Ta'ala ada 20 sifat. Kenapa? Kerana Abu Mansur Maturidi mengasingkan sifat ma'ani dengan sifat manawiyah. Sedangkan Abu Hasan Asy'ari tidak mengasingkan sifat ma'ani dan sifat manawiyah. Malah bila dikata disebut saja sifat ma'ani, kat situ sudah ada manawiyah, dia kata. Jadi tak perlu kita nak pecahkan manawiyah daripada sifat ma'ani. Itu perbezaan antara dua orang ulama besar dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu. Baik. Kemudian kalau kita lihat tentang wujud tadi, wujud dia termasuk dalam amrun itibari, qidam, baqah, muhalafatu ta'ala al-hawadis, qiyam ta'ala bi nafsih, wahdaniyat. Ini termasuk dalam amrun itibari. Okey, makna amrun itibari itu maknanya ada pada zihin, ada pada zahin, tidak ada pada kharij. Ada pada minda kita tetapi tidak ada pada kharij, tidak ada pada luaran kita.
Ada mana minda tetapi tidak ada pada luaran. Itu dikatakan sebagai amrun i'tibari. Kemudian kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Okey. Ketujuh sifat ini termasuk dikatakan sebagai sifat wujudi ataupun sifat subuti. Sifat wujudi ataupun sifat wujudi, subuti ataupun wujudi. Satu sifat yang wajib ada kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat wujudi dan juga sifat subuti. Baik, kemudian berkenaan dengan apa lagi tadi? Kaunuhu ta'ala qadiran, muridan, hayyan, sama dan sebagainya, itu semua termasuk dalam amrun i'tibari. Itu termasuk dalam amrun i'tibari. Insya-Allah. Ketidaksanya ada saya tengok tadi pecahan antara baik. Kalau sebut dalam kitab ini, dalam kitab Jawharatul Tauhid menyatakan bahawa maujudat ialah perkara yang terdapat pada luarnya dengan sekira-kira dapat dilihat. Maka dikatakan maujudat, perkara yang terdapat pada luarnya dengan sekira-kira dapat kita lihat. Itu dikatakan sebagai maujudat. Contohnya Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala bersifat maujudat. Tapi bukan di dunia, akhirat besok. Akhirat besok kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita maujudat. Ma'duman ialah perkara yang sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada ketetapan bagi dia. Kita ni masuklah perkara-perkara ma'duman. Kita ni termasuk Adam, benda tak ada sebenarnya. Hakikatnya ada tu ialah siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ahwal. Ahwal ialah perkara yang ada baginya ketetapan, akan tetapi tidak sampai kepada darjat maujud sehingga dia dapat dilihat, dan tidak menurun kepada darjat ma'dum sehingga dia tidak ada sama sekali. Itu dikatakan ahwal, halun, ahwal ataupun amrun i'tibari. Sebab kitab dia kata halun, sebab kitab dia kata amrun i'tibari. Itu dua-dua samalah tu. Kedua sama. Jelas seperti sifat manawiyah. Sifat manawiyah termasuk dalam halun ataupun i'tibari, amrun i'tibari. Itu juga dengan sifat salbiyah. Sifat salbiyah termasuk dalam halun dan juga halun i'tibari, amrun i'tibari. Baik. Apa yang dikatakan ahwal, halun ataupun ahwal, perkara yang ada baginya ketetapan, akan tetapi tidak sampai kepada darjat maujud sehingga dia dapat dilihat, dan tidak menurun kepada darjat makdum sehingga dia tidak ada sama sekali. Dia tidak ada sama sekali. Itu dikatakan halun. Baik, seluruhnya tuan-tuan, dilihat pada kitab kita. Qauluhu ta'ala qadiran. Keadaan Allah Ta'ala itu yang berkuasa ataupun berkuasa. Apa definisi kepada qaunuhu qadiran? Qaunuhu ta'ala qadiran, definisi dalam bahasa Arabnya disebut ibaratun an qiyamil qudrat bizat. Ibaratun an qiyamil qudrat bizat. Satu ibarat daripada berdirinya kudrah dengan zat Allah Subhanahu. Satu ibarat ataupun halun. Bila sebut ibarat tu amrul i'tibari lah. Bila sebut ibarat itu amrul i'tibari. Kan apa yang amrul i'tibari apa tadi? Perkara yang ada pada zihn tidak ada pada kharij. Gitu. Seperti empat segi kan? Empat segi ke bola yang bulat, bola yang bulat. Okey. Daripada segi zahirat kita nampak bola tu bulat. Bila kita pegang bola tu, adakah bola tu bulat? Yang kita pegang tu bukan bola, getah. Yang kita pegang getah, kulit ataupun getah bercampur. Habis bulat yang mana? Ada tak bulat tu? Bulat ada. Gitu. Tapi kita pegang tu apa? Bulat ke? Tak, kita pegang bulat. Kita pegang bola. Okey, campuran. Bulat pada sifat tu. Bulat tu bulat ke? Bulat. Ada tak bulat tu? Bulat ada. Ada. Tapi kita pegang rasa tak? Yang kita pegang tu apa? Bola. Kita pegang tu bola. Yang pegang tu kulit, campuran kulit dengan getah. Betul tak? Itu dikatakan amrul i'tibari. Empat segi. Siapa juga dengan empat segi? Meja ni empat segi. Bila kita pegang meja tu empat segi tak? Sungguh ada tak empat segi? Ada. Tapi kita pegang apa? Kayu. Yang kita pegang kayu. Bukan empat segi. Tapi ada tak empat segi tu? Ada. Kan?
Itu dikatakan amrun i'tibari. Baik. Jadi Qaulu ta'ala qadiran, qaulu ta'ala muridan, qaulu ta'ala haliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman, itu semua amr i'tibari. Itu semua amr i'tibari. Habis yang subuti mana? Itu ya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, masa itu dikatakan sifat-sifat wujudi ataupun subuti. Sebab kita disebut wujudi, sebab dia kan wujudi, subuti. Sifat yang tetap tidak bercerai tanggal dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dilihat kalau qadiran artinya Allah Taala itu tetap dalam keadaan berkuasa ataupun berkuasa. Allah Taala bersifat dengan sifat kudrah artinya kuasa dan hal keadaannya tak pernah lemah. Kerana itu wajib bagi Allah Taala bersifat dengan kaunuhu qadiran. Walaupun nampak sama tetapi kedua-duanya berbeza. Begitu juga dengan kaunuhu muridan, aliman, hayyan, samian, basiran, mutakalliman. Kudrah ialah sifat Allah Ta'ala yang kuasa, sementara Qauluhu Ta'ala itu ialah sifat Allah Ta'ala yang berkuasa, yang berkuasa tetap dalam keadaannya. Oleh itu sifat Qauluhu itu termasuk dalam sifat manawiyah. Dan sifat-sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam itu termasuk dalam sifat mani yang akan dibahaskan dalam bab pembahagian sifat 20. Walaupun begitu kudrah dan qaulu qadiran itu ada sangkut paut. Nampak? Kudrah iradah ada sangkut paut. Lazim wal malzum. Dia dikatakan lazim wal malzum. Maknanya benda yang tidak bercerai tanggal antara keduanya. Sebab ada kudrah adalah qadiran. Bila sebut ada iradah adalah muridan. Bila sebut ada apa lagi? Hayyan kan? Kan? Hayyun maka adalah hayyan, qaulu ta'ala hayyan. Bila sebut kalam maka ada qaulu ta'ala mutakalliman. Qaulu ta'ala mutakalliman. Okey? Itu perbezaan antara kedua, tapi keduanya tidak bercerai tanggal antara keduanya. Itu sebabnya disebabkan benda lebih kurang sama je. Itu yang Abu Hasan Asy'ari itu dia nyatakan 13 je. Tapi kita kena faham bahawa qaulu ta'ala ni dia sifat perbuatan. Kaunuhu ni semua fi'il, perbuatan. Ni perbuatan. Sedangkan kudrah itu bukan perbuatan. Itu dikatakan sebagai sifat. Kudrah, iradah itu dikatakan sebagai sifat. Sedangkan kata qaridan, muridah ini dikatakan sebagai fi'il, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kan beza kan perbuatan dengan sifat. Itu sebabnya kata Abu Mansur Maturidi dipecahkan. Okey. Makni lah. Manawiyah beza. Sebab apa? Makni ni dia bukan perbuatan. Makni ni lebih kurang macam nama je, sifat ataupun nama kepada Allah Taala. Yang ini perbuatan Allah. Kan beza. Gitu. Baik. Kemudian Qaunuhu Ta'ala muridan. Qaunuhu Ta'ala muridan ialah ibaratun an qiyami iradah bizat. Disebut dalam bahasa Arabnya satu ibarat daripada berdiri iradah kehendak dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian itu artinya Allah Taala Maha menghendaki dan tetap dalam keadaan dalam hal keadaannya. Kehendak Allah Taala itu adalah mutlak dan tidak ada siapa yang boleh menghalangnya. Keadaan Allah Taala itu mutlak dan tidak siapa yang boleh menghalangkan Allah. Allah Ta'ala wajib bersifat dengan kaunuhu muridan. Itu kerana Allah Ta'ala wajib bersifat dengan sifat iradah sebagaimana yang telah dibahaskan di belakang-belakang. Kerana sifat iradah saling lazim kan? Dia saling lazim ni. Saling lazim melazimi di antara satu sama lain. Okey. Kemudian dalil-dalil sifat qaulul muridan itu yang sama dengan sifat iradah juga. Dalil Quran ni pun sama. Sama juga. Kalau iradah kan apa dalil Quran berkenaan dengan sifat iradah ini? Itulah wallahu yaf'alu ma yurid. Wallahu yaf'alu ma yurid. Allah Taala itu melakukan apa yang dikehendaki. Sama juga dengan sifat manawiyah ni. Qaunuhu ta'ala aliman. Sebut dalam definisi ataupun ta'rif qaunuhu ta'ala aliman ibaratun anil qiyamil ilmi bizat. Ibaratun anil qiyamil ilmi bizat. Satu ibarat
ataupun amrul itibari daripada berdiri ilmu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kaunu alimat artinya Allah Taala Maha mengetahui dan tetap dalam keadaan hal keadaannya. Ilmu Allah Taala itu meliputi sekalian yang wujud, sama ada wujud itu wajib seperti zat Allah Taala atau wujud itu harus seperti alam, dan juga selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wajib Allah Taala bersifat dengan sifat kaunuhu aliman itu kerana Allah Taala itu wajib bersifat dengan sifat ilmu sebagaimana yang telah dibahaskan, kerana sifat kaunuhu aliman dan ilmu itu saling lazim melazimi di antara satu sama lain. Okey, dalil-dalil sifat kaunuhu aliman ni sama juga dengan dalil ilmu. Macam mana dalil ilmu? Apa dalil ilmu? Wallahu samiun alim, betul-lah. Wallahu samiun alim. Allah Taala itu mendengar lagi maha mengetahui kan, alim. Jadi sama juga dalil dia. Baik, kemudian kaunuhu ta'ala hayyan disebut dalam ta'rif ataupun definisinya ibaratun anil qiyamil hayat bizat. Ibaratun anil qiyamil hayat bizat, satu ibarah daripada menyatakan berdiri hidup, sifat hidup bizat dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebut dalam makna sini dia kata Allah Taala Maha hidup dan tetap dalam hal keadaannya hidup. Kerana sesuatu itu mesti ada sifat-sifat lain. Itu juga dengan sifat wujud. Sifat wujud satu sifat yang sangat penting dalam sifat Allah Taala. Kalau tak ada wujud, macam mana nak ada sifat-sifat lain? Itu juga dengan hidup hayyan. Kalau tak ada hidup, macam mana benda-benda lain ada? Macam mana sifat-sifat yang lain, qudrat, iradah dan sebagainya? Macam mana ada pada Allah Taala? Sudah tentu tak ada lah. Sebab apa tak hidup? Faham kan? Itu juga dengan sifat kita. Sifat kita sebagai seorang pemurah. Contohlah, Tuan Imam, Tuan Bilal seorang yang pemurah, gaji bersedekah. Macam mana kita nak katakan dia itu seorang yang pemurah? Mestilah dia wujud dulu. Tak wujud, macam mana kita nak kata dia gaji bersedekah? Kan? Dan mestilah dia hidup, wujud dan hidup. Wujud satu, hidup satu. Kalau tak wujud, tak hidup, macam mana? Baik, kemudian hidup Allah Ta'ala itu tidak dengan roh dan nyawa. Hidup Allah Ta'ala tidak makan, minum dan juga bernafas. Allah Ta'ala tidak makan, tidak minum dan juga Allah Ta'ala tidak bernafas. Allah Ta'ala hidup dengan zatnya yang maha mulia dan hal keadaannya itu hal keadaannya sendiri. Wajib Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kaunuhu hayyan, keadaan Allah Ta'ala itu hidup, kerana Allah Ta'ala wajib bersifat dengan sifat hayat seperti yang telah dibahaskan, kerana sifat kaunuhu hayyan dan sifat hayat itu saling lazim melazimkan, lazim melazimi di antara satu sama lain. Dalil-dalil kaunuhu hayyan itu sama dengan dalil sifat hayat. Sabit iman. Baik, kemudian kaunuhu sami'an, sami' mendengar. Ta'rif ataupun definisinya ibaratun anil qiyami sam'i bizat. Ibaratun anil qiyami sam'i bizat, satu ibarat daripada menyatakan berdiri sifat mendengar bizat dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Semua ibarat. Okey. Kalau kata Allah pun permulaan pangkal tu semua ibarat. So mana ibarat terkatakan amr itibari dia tu. Termasuk nama itibari. Dia tak kata mawjudan. Tapi kalau kita lihat kepada sifat ma'ani, wujud, qudrat, iradat, mesti dimulai dengan sifatun mawjudat. Dia kata sifatun mawjudat, satu sifat yang wujud ataupun subuti. Berbeza dengan sifat manawiyah ni. Dia dimulai dengan ta'rifnya dengan ibaratun, satu ibarat, ataupun disebut halun, permulaan dengan hal. Gitu. Baik, kemudian lihat kepada kaum muslimin itu ibaratun aniqiyami sami bizat, satu ibarat daripada menyatakan berdiri pendengar dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Muhammad Taala itu maha mendengar dan tetap dalam hal keadaannya. Jadi mendengar Allah Taala itu tidak dengan pertaraan telinga dan suara. Tidak ada pertaraan telinga dengan suara. Allah Taala mendengar dengan zatnya yang maha mulia. Pendengaran Allah Ta'ala itu tidak terbatas dengan jarak waktu, jarak jauh dan juga dekat.
Tak terbatas, jarak jauh dan juga dekat. Kalau kita ni kalau dokek kan dengar lah. Tapi dokek bonar pun tak boleh. Pertengahan kan. Kalau dokek bonar kan cuba pakai yang ketinggal tu. Dengar tak? Tak dengar dah. Tak apa. Bodoh cakap Cuba jauh sikit. Jauh sikit. Dengar tak? Dengar. Terlampau jauh lagi tak dengar. Terlampau jauh sayu kan. Balik bukit. Balik bukit kan, dengar tak? Dengar. Dengar tapi tak jelas. Dengar tapi tak jelas. Jadi mesti pertengahan. Macam tu. Baik, kemudian Allah Taala itu Maha mendengar dengan segala hal yang berlaku, hatta mana sehingga detik hati manusia pun Allah Taala mendengar. Hatta detik si manusia pun Allah Taala mendengar. Masuk dah? Belum? Mana ni? 3 minit. Okey. Baik, kemudian oleh itu wajib Allah Taala bersifat dengan sifat kaunuhu samian itu. Kalau Allah Taala wajib bersifat sama, iaitu dah mendengar, pendengar ataupun mendengar. Oleh kerana sama dan kaunuhu samian itu saling bersangkut saut, sakit paut. Dalil-dalil sifat kaunuhu samian itu sama dengan dalil sifat sama. Baik, kemudian kaunuhu basiran. Okey, kaunuhu basiran dia punya definisinya ataupun takrifnya ibaratun anil qiyamil basar bizat. Ibaratun anil qiyamil basar bizat. Satu ibarat pada menyatakan berdiri sifatnya melihat, berdiri sifat melihat kepada zat Allah, kepada zat Allah. Jadi Allah Taala itu Maha melihat dan tetap dalam keadaannya. Allah Taala itu Maha melihat bukan dengan pandangan mata, biji mata. Allah Taala melihat akan sesuatu dan tetap dalam hal keadaannya. Wajib Allah Taala itu bersifat dengan sifat kaunuhu basiran, kerana Allah Taala itu bersifat dengan sifat basar, ialah melihat. Baik, kerana sifat kaunuhu basiran dan basar saling bersangkut paut, dalil-dalil sifat kaunuhu basiran adalah sama dengan dalil sifat basar. Dalil sifat basar. Baik. Kemudian kaunuhu mutakalliman, berkata-kata ataupun perkata. Baik. Jadi kaunuhu ta'ala mutakalliman ialah Allah Taala Maha berkata-kata dan tetap dalam keadaannya yang boleh berkata-kata. Allah Taala itu Maha berkata-kata. Perkataan Allah Taala itu tidak dengan huruf dan tidak dengan suara, tidak dengan ruang ataupun arah. Allah Taala wajib bersifat dengan sifat kaunuhu mutakalliman, kerana Allah Taala bersifat dengan sifat kalam. Kerana sifat kalam dan sifat kaunuhu mutakalliman itu adalah saling lazim berlaziman di antara satu sama lain. Dalil dari sifat kaunuhu mutakalliman adalah sama dengan dalil sifat kalam. Boleh? Wallahu alam. Azan dah. Kejap ikan kita macam ni tak tutup begini. Itu azan dia.
InsyaAllah. Jadi kita tutup pengajian kita lah. Pak Alpani dia kata ada program ya. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbalan rizqan halalan wa barakatan katsiran wa siyanan fatahya alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahlana qut'alifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dakki syaqq wa su'il qada wa samasatil ada. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Qaballallahu minkum.